Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang diucapkan kepada semua family mengaji Tenten. Okay, Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu secara alam maya saja untuk slot bahas bacaan hadis kita pada tengah hari ini ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang semuanya. Waalaikumsalam diucapkan kepada Kak Azimah. Okey, jom kita pakat-pakat share. InsyaAllah bukan saja kita yang dapat manfaat, tapi kita juga bawa orang lain untuk mendapat manfaat juga. Tak rugi. Kerana apa? Kerana kita menelaah ilmu ya, ilmu hadis pada tengah hari ni ya. Okey, waalaikumsalam Kak Syahsaman, Kak Siti Marbinga, okey, Kak Nuri Dajin. Jom kita pakat-pakat share di grup Facebook, di grup WhatsApp, grup Telegram. InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat daripada bacaan hadis pada tengah hari ini ya. Okey. Okey, terbaik semuanya. Okey, bagi yang belum share boleh teruskan share. Bagi yang dah share, terima kasih saya ucapkan ya. Tak rugi pun share. Bukan sahaja dapat pahala, tapi juga kita dapat membawa orang lain untuk berkongsi ilmu bersama dengan kita. Okey. Ya Kak Azimah. Kabar baik, Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam Kak Siti Mariam, Kak Halimah, Kak Nazilan. Adakah suara dan gambaran saya jelas? Okey, boleh sesiapa tolong komen. Saya takut nanti kabur tak nampak pula kan. Okey. Dan share kerana Allah. Terima kasih Kak Azimah. Okey, suara dan gambaran jelas tak? Okey, kalau jelas kita boleh teruskan ya. Untuk tajuk slot bacaan hadis kita pada hari ini, apa tajuk dia? Siapa ada buku ni boleh buka. Ni buku Fadilat Amal. Boleh buka muka surat 304, bahagian 2, kelebihan surah-surah pendek. Okey. Okey, terbaik semuanya. Okey, bagi yang belum share boleh teruskan share. Waalaikumsalam yang memberi salam, selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah. Ya, mumtaz semuanya, terbaik. Okey. Ya, Kak Azimah dah boleh cakap bahasa Arab ya sekarang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Kasmawati. Okey, untuk di bawah topik besar kelebihan surah-surah pendek, hari ini saya nak cerita berkenaan dengan kelebihan membaca surah Al-Mulk. Okey, siapa yang di sini selalu membaca surah Al-Mulk? Waalaikumsalam Kak Adema, Kak Noresha. Okey, jadi hari ini saya ingin kongsikan apa antara kelebihan membaca surah Al-Mulk. Okey. Walaupun surah Al-Mulk ni ada 30 ayat je, tapi kita tak tahu apakah ganjaran yang telah Allah sediakan buat mereka yang selalu membaca surah Al-Mulk. Okey? Ya, betul, muka surat 304. Okey, terbaik semuanya ya. Okey, boleh teruskan share. Sementara saya belum mula ni. Okey. Okey, tahukah kamu semua bahawa satu surah ni dalam Al-Quran, bila kita amalkan, maka orang yang membacanya, apatah lagi yang dapat menghafaznya, akan terlepas daripada azab kubur. Apakah surah itu? Itu adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni ada 30 ayat. Surah ni juga disebut sebagai At-Tabarak, yang bermakna Maha Suci. Okey, saya teruskan dengan bacaan hadis ya.
Setiap malam baca Al-Mulk. Alhamdulillah Kak Syah Saman. Okey. Okey, saya teruskan apa kelebihan membaca surah Al-Mulk. Okey, kita tengok di sini terjemahan hadis. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberi syafaat, nampak tak? Syafaat kepada seseorang, iaitu kepada pembacanya, sehingga dia diampunkan. Surah itu adalah surah Tabarakalladzi, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Okey. Waalaikumsalam, yang memberi salam, selamat datang saya ucapkan. Untuk tajuk slot hadis kita pada tengah hari ini adalah kelebihan surah Al-Mulk. Okey. Mana tu ada yang selalu baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda apakah kelebihan membaca surah Al-Mulk ataupun surah At-Tabarak. Okey. Okey, tentang surah ni, tentang surah Tabarakalladzi juga ada satu riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, hatiku menghendaki supaya surah ini berada dalam hati setiap orang yang beriman. Jadi Nabi SAW menyarankan umatnya supaya tidak meninggalkan bacaan Al-Quran setiap hari. Sebab apa? Sebab hati orang yang membaca Al-Quran ni akan sentiasa tenang, dijauhi daripada bisikan syaitan dan juga dirinya akan dihormati, ya. Okey. Okey, selamat datang yang baru masuk. Waalaikumsalam, yang memberi salam. Okey. Jom kita pakai share untuk slot bacaan hadis kita pada tengah hari ini, ya. Ada gangguan suara ke Kak Azimah? Okey, saya teruskan lagi. Okey. Mengikut satu hadis lagi, seseorang yang membaca surah Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah di antara solat Maghrib dan Isya adalah seumpama seseorang yang beribadat sepanjang malam Lailatul Qadar. Adalah diberitakan juga bahawa jika seseorang membaca kedua-dua surah ini, 70 pahala akan dituliskan untuknya dan 70 dosa akan dijauhkan daripadanya. Jika seseorang itu membaca dua surah, iaitu surah apa? Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi, dan juga surah As-Sajadah, Alif Lam Mim, dituliskan untuknya pahala yang menyamai pahala kita beribadat pada malam Lailatul Qadar. Seperti yang semua tahu, malam Lailatul Qadar ni adalah lebih baik daripada 1000 malam, ya. 1000 bulan. Okey. Waalaikumsalam, selamat datang yang baru masuk. Okey, jom kita pakai share untuk slot hadis kita pada tengah hari ini. Jadi beruntunglah bagi siapa yang membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah di antara solat Maghrib dan Isya. Sebab apa? Sebab pahala dia menyamai seperti kita beribadat pada malam Lailatul Qadar. Okey. Okey, boleh semua. Okey. Okey, saya teruskan lagi. Ini pula dari Imam Tirmizi, ada meriwayatkan, dia kata daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sekumpulan sahabat telah mendirikan kemah di suatu tempat tanpa mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Tiba-tiba mereka yang mendirikan kemah itu mereka terdengar ada seseorang sedang membaca surah Tabarakalladzi. Mereka dengar daripada kubur tu. Okay, jadi mereka datang dan menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah. Okay. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa surah ini, surah Tabarakalladzi itu akan menjaga pembacanya daripada azab Allah dan menjamin keselamatannya di kubur.
Okey. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi tidur sebelum membaca surah Alif Lam Mim, Sajadah dan Tabarakalladzi. Rasulullah tidak akan tidur sebelum dia membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Jadi kita kenalah mencontohi sifat Rasulullah ni, okey? Jadi sebelum tidur kalau boleh kita paksa diri kita untuk membaca surah, kedua-dua surah ni ya, kerana banyak manfaat yang kita akan perolehi. Okey. Okey, saya teruskan lagi. Apa lagi di sini? Okey. Okey, boleh semua. Waalaikumsalam Kak Rabia Abbas. Selamat datang yang baru masuk. Untuk tajuk slot bacaan hadis kita pada hari ini ialah berkaitan kelebihan surah, membaca surah Al-Mulk. Okey. Okey, Hadrat Khalid bin Ma'dan pula berkata bahawa satu riwayat telah sampai kepadanya yang mengatakan bahawa ada seorang ni pendosa besar yang selalu membaca surah As-Sajadah. Ada seorang ni pendosa besar, dia selalu baca surah As-Sajadah. Dia tidak pernah membaca surah lain, dia baca surah As-Sajadah je. Jadi surah itu telah mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, surah itu dia memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, orang ini kerap kali membaca daku. Jadi syafaat daripada surah ini diterima oleh Allah. Maka kerana itu diperintahkan supaya setiap dosa yang pendosa besar tadi tu digantikan dengan pahala. Setiap dosa-dosanya digantikan dengan pahala. Okey. Jadi Hadrat Khalid tadi juga meriwayatkan bahawa surah ini, surah Al-Mulk itu yang merayu sendiri bagi pihak pembacanya dalam kubur dan berkata, Ya Allah, jika aku ini berada dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, hapuskan sajalah daku daripada kitabmu. Nampak tak tu? Surah ni sendiri yang merayu kepada Allah supaya dosa-dosa yang pendosa besar ni tadi diampunkan. Dia yang merayu sendiri. Dan jelaslah di sini bahawa surah ini akan membantu ketika kita berada di alam kubur. Jadi beruntunglah bagi mereka yang selalu mengamalkan surah ini, yang selalu membaca surah ini. Okey? Okey, boleh semuanya terbaik semuanya. Okey? Jelas tak? Sekiranya tidak jelas, boleh komen ya. Okey, saya teruskan lagi. Okey, nanti kelak kita di alam kubur, surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung. Dia akan mengembangkan sayapnya ke atas mayat itu dan melindungi mayat itu daripada siksaan kubur. Nampak tak tu? Mungkin kita tak nampak sekarang kesannya, tapi akan nampak ketika kita meninggal dunia kelak. Semua orang akan mati. Jadi apakah persiapan kita nanti kita meninggal dunia? Salah satu adalah biasakan diri kita untuk membaca surah Al-Mulk ni supaya nanti segala urusan kita berada di alam kubur sana dipermudahkan ya. Ada surah ni akan membantu kita di alam kubur nanti. Okey, boleh semua. Okey, antara azab kubur itu nanti didatangkan kepada manusia, iaitu dua malaikat yang sangat bengis, iaitu Munkar dan Nakir. Jika manusia melihat wajah malaikat azab itu, mereka akan pengsan. Sebab apa? Sebab di tangannya ada besi penukul, dan apabila dihayun tukul itu, nescaya akan hancur semua gunung yang ada di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Jadi bagaimanapun, bagi mereka yang menjadikan surah Al-Mulk sebagai bacaan harian di kubur kelak nanti, maka ia menjadi penghalang pengamalnya daripada diseksa, menjadi penghalang, menjadi pelindung kepada pembacanya supaya kita tidak diseksa. Okey, jelas, terbaik. Alhamdulillah, terbaik Kak Fitona Aziani. Okey. Okey.
Okey, sebab di alam kubur nanti, orang yang meninggal dunia, kita semua akan meninggal dunia, cuma kita tidak tahu bilakah masanya akan tiba, kan? Betul kan? Jadi di dalam kubur nanti kita akan didatangi malaikat azab bermula di kakinya untuk memberi hukuman. Okey. Jadi sesiapa yang membaca surah Al-Mulk, pastinya dia terselamat daripada, InsyaAllah dia terselamat daripada siksaan kubur. Okey. Jadi siksaan dalam kubur ni bukanlah sesuatu perkara yang ringan. Sebab setelah meninggal dunia, kubur ni ialah perhentian pertama sebelum kita nanti akan dihisap di padang mahsyar. Kubur ni lah tempat yang pertama kita akan lalui. Jadi apabila Sayyidina Uthman berdiri di atas kubur, beliau akan menangis dengan hebatnya sehingga janggut beliau dibasahi air mata. Okey, seseorang telah bertanya, Tuan tidak akan menangis sebegitu rupa jika disebut tentang syurga atau neraka sebagaimana Tuan menangis ketika berada di kubur. Okey, jadi beliau menjawab, saya telah mendengar daripada Rasulullah bahawa kuburlah tempat persinggahan pertama untuk menuju akhirat. Sesiapa terselamat daripada azab kubur, sesiapa yang terselamat daripada azab kubur, peristiwa-peristiwa selanjutnya akan mudah baginya. Okey, jadi sementara sesiapa yang tidak selamat daripada azab kubur, ujian-ujian yang akan datang, ujian-ujian yang akan dia hadap selepas dia melalui azab kubur tu akan lebih menggerunkan, akan lebih kita tak tahu, yang penting lebih menggerunkan daripada keadaan yang ada di dalam kubur. Okey, jadi biasakan diri kita untuk untuk membaca surah Al-Mulk, ya. Sebelum tidur pastikan kita ambil sedikit masa untuk baca surah Al-Mulk. Dengan harapan dalam masa yang sama kita berharap apabila kita biasa membaca surah ni dan kita ditakdirkan untuk meninggal dunia, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita serta mengharumkan kuburan kita menjadi sebahagian taman daripada taman syurga, insya-Allah. Amin, ya. Okey, terbaik semuanya. Okey, di sini ada satu doa. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfazna minhu bifadlika wa mannika. Ya Allah, peliharalah kami daripada keadaan tersebut dengan kurniaan dan anugerahmu. Okey, jadi setiap orang Islam, kita tidak boleh memandang ringan perihal alam barzah nanti yang bakal kita semua lalui. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, memang kita akan lalui situasi tersebut, ya. Okey, jadi kita wajib bersedia, jaga setiap tingkah laku kita serta pertuturan seharian kita supaya terhindar daripada mendapat pengakhiran yang buruk. Nauzubillah min zalik, ya. InsyaAllah kita selalu membaca surah Al-Mulk setiap malam bersama. Ya, bagus, terbaik Kak Fitona Aziani. Okey, saya doakan semoga semua yang mendengar dan sama-sama menelaah hadis pada tengah hari ini akan mendapat pengakhiran yang baik ketika kita meninggal dunia kelak. Amin ya rabbal alamin, ya. Okey, dan kita terselamat daripada azab kubur, insya-Allah. Okey, jadi jangan lupa membaca surah Al-Mulk. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya harap semua mendapat manfaat daripada perkongsian hadis untuk pada waktu tengah hari ini, ya. Okey, bagi sesiapa yang ingin join kurban atau akikah di Mekah 2021, bolehlah tekan link yang telah saya pin di bawah, ataupun yang nak mengikuti kelas. Okey, yang nak mengikuti kelas asas, kelas tajwid, kelas telaki, hafazan, bolehlah tekan link. Boleh nanti tekan link, nanti admin akan melayan anda, ya. Okey, jangan risau, bukan secara beramai-ramai je, secara personal pun ada. Boleh saja PM admin dekat link yang telah pin ni, ya. Okey,
Okey, terbaik semua. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk slot hadis pada hari esok. Okey. Diharap semua mendapat manfaat daripada perkongsian surah hadis pada tengah hari ini. Okey, ingat jangan lupa untuk membaca surah Al-Mulk. Jangan lupa untuk menjadikan bacaan surah Al-Mulk ni sebagai rutin harian kita. InsyaAllah surah ini akan menjadi penyelamat waktu kita berada di dalam alam kubur kelak. Okey, insyaAllah terbaik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.